Shalom Bapak Ibu sekalian. 亲爱的主内弟兄们平安， Bersyukur kepada Tuhan boleh hadir di rumah Tuhan yang indah ini. 感谢神，我们能够今天上午在神美好的殿中聚集。 Dan kiranya kita juga boleh mempersembahkan hati pikiran kita yang terbaik saat ini untuk mendengarkan firman-Nya. 巴不得这时时刻，我们把我们的心思意念都完全摆上， Mari kita berdoa sebelum merenungkan firman Tuhan. 在尚未聆听神话语之前，我们同心低头祷告。 Allah Bapa kami di surga, terima kasih kami boleh memanggil Engkau Bapa. 我在天上父神，我们满心感谢，我们能够叫你称你为我父啊， Hidup menjadi tenang dan terjamin karena Engkaulah Bapa 因为 kami. 你是我的父神，我的生命得着确保和安静。 Terima kasih untuk keluarga yang Engkau berikan. 感谢你赐给我们美好的家庭。 Kami ingin boleh berkeluarga sesuai dengan petunjuk Tuhan. 我们想活在一个家庭是符合神的吩咐和指示的。 Karena itu Roh Kudus berbicaralah kepada kami satu persatu. 为此，圣灵向我们各自的向我们说话， Redakanlah segala kegelisahan dalam pikiran perasaan kami. 在我们心思意念的一切的焦虑和不安，求神你让它一一的平静下来。 Pakailah kedua hambamu menjadi juru bicara 使 Tuhan. 用你为两位的仆人成为你的传言子。 Kami memohonkan semuanya dalam nama 我 Tuhan 们如此 Yesus. 恳求，奉我主耶稣宝贵的圣灵， Amin. 阿门。 Bapak Ibu sekalian, tema kita hari ini adalah sentuhan arsitek jiwa. 今天早上，我们的弟兄姊妹，我们的小分享的主题是心灵建筑师的出动。 Kita akan membaca dua bagian ayat Alkitab sebagai dasar perenungan. 作为我们今天思想的基础，我们读两处经文。 Saya mengajak yang wanita membaca bersama dengan saya yang Amsal, kemudian yang pria membaca bersama saya yang 1 Korintus. 姊妹们也是以正言书跟着牧师来一同念。 2, 3. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Pria, untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Kita akan bacakan di dalam bahasa Mandarin yang Amsal. 也正言书我们用在中文来诵读一遍。房屋因智慧建造，又因聪明立稳，其中因知识充满各样美好宝贵的财物。 Bapak Ibu sekalian, pekerjaan arsitek adalah merancang rumah. 在座弟兄姊妹们，建筑师的工作就是一建筑比实际一座房子。 Arsitek itu akan mulai dari nol, dia menggambar sampai rinci detail. 建筑师以零开始，他通过的手详细的把一座房子画出来。 Bangunan indah ini terjadi pasti karena pertama-tamanya ada arsitek yang pandai yang merancang. 这座豪华的住宅，这房子一定是有一位杰出的建筑师在盖出来的。 Banyak peralatan, 有好多他使用的工具， kerja keras, 经过他百般努力的辛勤的工作， tetapi seimbang dengan hasil yang bagus. 当然以他的收获是非常相对的平衡。 Ketika firman Tuhan berbicara mengenai bangunan, pasti bukan tentang bangunan materi. 神的话语打到说，房屋的时候，并非指这个物质上的房屋， Tetapi pengertian rumah bangunan itu untuk menunjukkan kehidupan manusia. 乃是指的是我们人的生活。 Sehingga judulnya kan arsitek jiwa. 因此，我分享主题是心灵的建筑师。 Tuhanlah arsitek yang merancang kehidupan manusia, saudara dan saya. 神是塑造你和我心灵的建筑师。 Dan kita tahu untuk membangun kehidupan keluarga juga perlu peralatan. 我们知道，我要建造一个美好的家庭，也需要不少的设备和工具。 Selintas kita lihat di sini, kita perlu adanya Alkitab, juga perlu sekolah. 我在途中看到必须有圣经，还有上学读书。 Prosesnya lama. 这一些的流程是漫长的时间， kerja keras. 必须非常的辛勤的工作。
tapi itu pasti seimbang dengan hasil yang 这个 didapatkan. 必定与它的收获成果是相对的。 Dan kita bersyukur bahwa Allah kita sebagai arsitek jiwa kita. 我们感谢神，我们的神是作为我们心灵的建筑师， Dia mulai dari perencanaan dan kemudian menanamkan dasar fondasi. 有计划灵的计划开始，然后就打造其地基房屋的地基。 Seperti arsitek itu memilih bahan yang bagus, 如同一个建筑师，他会选择上好的一些器材材料。 maka pasti Allah kita memakai materi yang bagus untuk membangun kehidupan kita. 理所应该的是，我们神也用好的材料来建造我们的家庭和生命。 Allah itu sabar di dalam proses yang panjang. 在这个非常长时间的流程，我们的神是蛮有耐心的。 Dan seterusnya dia itu memelihara kehidupan kita. 那么长时间的一直在保守和眷顾我们的性命。 Jadi firman Tuhan yang kita baca hari ini berbicara mengenai secara umum bagaimana membangun sebuah keluarga. 今天我们思想的是神话语，是一般来说是神要我们如何去打造一个家庭。 Yang pertama kita melihat pertamanya disebutkan dengan hikmat menjadi dasar. 首先以智慧作为基础， Dan kemudian tiang-tiang yang kokoh itu dikatakan adalah kepandaian atau pengetahuan. 那么一些支撑房子物质的珠子被称为是知识或者说学问。 Kemudian setelah itu kamar-kamar atau ruangan-ruangannya diisi dengan pengertian. 那些房间、卧室和各种的厅是以各种各样的知识充满着。 Ya, dengan bantuan AI itu saya minta bagaimana kalau di Ruko Alam Sutra diilustrasikan seperti itu. 通过人工智能，我想知道我们苏特拉的教会这个图画是 AI 人工智能所实际出来的、画出来的。 Sebuah bangunan seperti Ruko ini mesti ada fondasi yang sangat kuat. 那么像这种建筑，一个高的建筑必须有很好、很牢固的地基或者说基础。 Pada waktu membangun fondasi ini kayaknya nggak kelihatan. 当在建地基时候，仿佛是肉眼而不能所视的。 Kalau kita kalau lama kok nggak kelihatan hasilnya. 我们好像好长时间怎么没有看到其成果呢？ Tetapi itu pertama-tama justru yang paling penting. 然而是首次先做的，那也是最关乎、至关重要的事。 Baru setelah itu tiang-tiangnya didirikan. 地基做好了，然后就一根一根的珠子树立起来。 Tiang ini juga sangat penting karena menopang seluruh bangunan. 柱子也是非常的重要，柱子是撑着整个建筑物。 Kadang kita kan sekarang berpikir tiang itu menghalangi. 不少时候我想到柱子这好像是拦阻了我们的视觉。 Kita kalau bangun misalnya ruko ini ya, 2 dijadikan 1 itu kita bingung bagaimana bisa tiang itu dihilangkan. 如果是2个门面联合在一块儿，我们在想如何把这些柱子去挪去、挪开， Seperti merepotkan. 仿佛好像是让人感到有些手忙脚乱的似的。 Tetapi Bapak Ibu kalau tiang itu dihilangkan itu bahaya, goyang. 弟兄姊妹，倘若这些柱子被挪去，那么这个建筑就失去了它不牢固，会动摇。 Jadi tiang itu sangat penting, baru yang terakhir itu mengisi ruangan-ruangan. 柱子是非常重要，但是最后阶段就是去充实、充满各个房间和厅。 Nah disitulah akhirnya bangunan itu jadi secara keseluruhan. 经过这个阶段，就是整个的建筑物就这样的盖好了。 Nah Bapak Ibu sekalian, kalau nomor 1 hikmat, nomor 2 pengetahuan, nomor 3 pengertian. 在座弟兄姊妹，若是首先基础是智慧，然后第二个是学问，第3点是知识，就是明白。 Menurut Bapak Ibu yang paling penting yang nomor berapa? 那么在座弟兄姊妹，按你们说是最重要的是哪一个？ Nomor berapa? 第几号的？ Nomor 1, 2 atau 3? 1、2还是3？ Nomor berapa? Nomor 1. 第一的， Nomor 1. 第一的是。 Gak kelihatan dan seolah-olah kalau gambar dia kok paling bawah. 第一的，如果是在图画中，它是在下面，是眼睛所不能看见的。 Tidak kelihatan paling bawah tetapi yang sangat penting. 不能看见的是在下层的、下面的，可是是最重要的一方面。 Oleh karena itu firman Tuhan memberitahu kepada kita dasar fondasi keluarga
bahkan kehidupan kita haruslah hikmat. 神的话语告诉我们，这是一个家庭的基础，或者是一个生命的基础，就是智慧，以智慧为开端。 Kitab Amsal itu dikenal sebagai kitab hikmat. 我们知道箴言书是不是蛮有智慧的书籍？ Dan hikmat itu diulang-ulang, kata hikmat itu muncul sering di dalam kitab 那么 Amsal. 智慧这个词语是屡次说到，屡次的出现在箴言书里头。 Kita tentu ingat ya, Amsal 1 itu hikmat itu takut Tuhan itu permulaan 在 pengetahuan. 箴言书上说，敬畏是耶和华神，就是智慧的开端。 Masih di pasal 1 separuh bagian langsung bicara, hikmat itu adalah suatu pribadi. 那么智慧就是一个位格， Jadi hikmat itu bukan cuma sekedar pengetahuan. 智慧不光是一门学问或者知识。 Pasal 1 memberitakan hikmat berseru-seru. 那么第三端是向神的呼喊、呼求。 Jadi hikmat di dalam Amsal itu bentuk tunggal yang sebenarnya mencerminkan pribadi Yesus. 那么智慧在箴言书所讲的是，它是使用是单词、单量词，就是这个就是所指的是耶稣这个位格。 Sehingga firman Tuhan yang kita baca tadi 1 Korintus 1 ayat 24 memberitahukan kepada kita. 哥林多书我们读的是在1章24节，在度告诉我们， Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. 基督总为神的能力、神的智慧。 Jadi Bapak Ibu, dasar kehidupan kita masing-masing, 弟兄姊妹，因此我们每一个人每个位格的生命的基础是 berkeluarga atau tidak berkeluarga, 有家庭还是尚未有家庭的， sama, yaitu harusnya hikmat, yaitu Yesus 都是 Kristus. 一样，就是以耶稣成为智慧的基础。 Kehidupan ini diciptakan oleh Tuhan. 神创造了生命， Manusia, saudara dan saya diciptakan oleh Tuhan. 弟兄姊妹，你和我是由神创造的， Tuhanlah arsitek kehidupan kita. 神就是我们的生命、心灵的建筑师。 Karena itu pribadi Yesus itu seharusnya menjadi dasar kehidupan kita. 为此，耶稣基督这个位格理所应该成为我们生命智慧的基础， Sepertinya tidak kelihatan, 仿佛是眼睛所看不见的。 tetapi sangat penting kepada siapa saudara dan saya mendasarkan hidup 可是 ini. 对任何一位，包含你们和我，这是成为我们生命的基础。 Kalau bangunan itu makin tinggi, 倘若建筑越来越高的话， dasar perlu makin dalam. 那么这个打的地基是越挖越深。 Kalau kita mau hidup lebih tinggi, lebih lama, lebih sukses, 是我们要获得更长的时间、更成功的话， maka kita perlu lebih mendalam dasar kita di dalam Yesus 我们必须 Kristus. 在深入的在耶稣基督成为我们的基础。 Nah, saudara sekalian, kadangkala orang mendirikan rumah tidak begitu peduli kepada dasar. 弟兄姊妹，不少时候盖房子的时候，他们却不太关心这个地基。 Kalau kita misalnya mau beli rumah atau beli ruko, 若是我们买一个平房或者说一个门面， kita akan lihat bagusnya bangunan, 我们只是看它这个建筑物的美点， kasar halusnya, 那么它一些的做到细或者又秀嘛， luasnya, 它的宽阔等等， lokasinya. 还有房屋门面的地点。 Jarang kita tanya ini yang bangun siapa, itu menentukan benar apa enggak dia bikin 我们 fondasinya. 很少问到这个建筑师是谁，这个是取决于他建筑的地基好不好。 Kadang kita mau berkeluarga, 当我们要组织家庭的时候， mau punya cari pacar, 我们在寻找我们的另一半的时候，伴 mau 侣 menikah, 要结婚成婚， atau kita mau punya calon besan, 或是说我们跟我们的另外的这个是另一半的亲家们、父 kita 母， tidak lihat dasar prinsip hidup mereka. 那我们却没有看到他们的生活原则、生活的基础。 Kita seringkali gampang lihat penampilannya, 我们很简单的就是看到其外表， rumahnya, 他住的房子， mobilnya. 他开的汽车。 Kalau masih muda lihat penampilannya, 年轻时候是重视他的外表， atau lihat medsosnya. 还是在他的社交媒体等等的状况。 Kita jarang mementingkan pertama-tama agamanya itu apa, 我们很少是重视他的信仰宗教是什么， ke gereja apa enggak. 有没有去教会做礼拜。
Saya sekalian, padahal dasar itu yang sangat 弟 penting. 兄姊妹，这个基础是非常的重要的。 Dan yang kedua, firman Tuhan memberitahu yang penting adalah tiang-tiangnya itu adalah kepandaian atau pengetahuan. 第二点，神的话语说，这些珠子就是聪明和知识。 Kehidupan kita ini berdasarkan Yesus Kristus, 我们的生命和生活是以基督耶稣为基础， sumber hikmat itu. 就是智慧之泉源。 Tapi yang kedua, kita diminta untuk mau belajar. 第二点，神的话要我们学习， Kehidupan ini mesti ditopang oleh pengetahuan yang benar. 这个生命必须有智慧的珠子支撑着。 Pengetahuan kepandaian ini berbicara satu terutama firman. 聪明和知识，首先是关乎神的话语， Karena ini adalah buku panduan kehidupan 因 kita. 为圣经是我们生命的指南。 Biasanya kalau kita bangunan mau renovasi, kita minta blueprintnya dulu pertama-tamanya itu bagaimana. 一般我们要在装修翻新房子的话，我们是要房子的个蓝图，知道这个房子的地基、基础建设等等。 Jadi menjalani kehidupan kita juga harus mau belajar. 那么在我们的生命的过程中，我们也必须学习。 Dan belajar itu seumur hidup. 学习是终生的事。 Kita misalnya tadi mau cari pacar, cari 我 kerjaan, 们找另一半、爱人或者找一份工作， mau menikah, 要成婚， perlu kepandaian, perlu pengetahuan. 需要聪明和知识。 Pertama-tama tentu dari firman Tuhan. 首先是来源自圣经，神的话语。 Kemudian dari gereja, dari buku rohani. 接着是到教会去，还有一些属灵的书籍。 Karena itu bergereja, persekutuan itu juga sangat penting. 因此，到教会做礼拜一团去也是很重要的一项事， Karena disinilah kita belajar. 因为在那我们可以学习到。 Tetapi juga hari ini orang kurang mau belajar. 可是今天很多人不想学习，不肯学习， Maunya yang gampang-gampang, yang cepat-cepat. 就是要很容易的、很急速能得到的东西。 Hari ini kalau di GKY mau menikah, mesti ada pranikah. 在我们国语堂要结婚时候，结婚前必须有学习婚姻辅导。 Di sini berapa bulan mesti? 婚姻辅导 Berapa 多少 ya? 时间？ Ya, Pak Andri berapa bulan kalau pranikah? 12 kali pertemuan, 4 sampai 5 bulan. 有通过12次的学习大概是4-5个月的时间。 Tapi sering itu ngomong, kok panjang sekali. 不少时候人真感觉这个时间很长。 Termasuk baptis ya, kita itu kateksasi, orang tuh sering komplain, kok lama. 接受圣洗礼那个祈祷班，也有人会抱怨说这么长的时间。 Di gereja itu juga ada yang gini, oh kok gereja ini mempersulit, udah ke gereja lain aja. 有人觉得这个教会好像是为难我们到别的教会去吧。 Memang saudara, ada gereja lain, langsung datang langsung baptis. 也有的教会是你马上来就马上给你洗礼， Ya mau menikah kurang seminggu, gampang tinggal daftar, besok minggu depan langsung 婚 diberkati. 前1周前来做个登记，然后就可以结婚了。 Tadi itu orang nggak mau belajar, males belajar. 为此，因为好多人不想学习，懒得学习。 Padahal seperti tadi ya perumpamaan tiang daripada suatu bangunan. 刚才所做的比例就是一个建筑房子的这些珠子。 Jadi kan orang mikir, tiang ini kok mempersulit, udah nggak usah tiang, nggak usah tiang. 有人知道这个珠子好像是为难我我们就不需要这些珠子了。 Akhirnya gempa dikit udah goyang ya itu bangunan. 一些比较地震，这些房子就在那边摇晃不停了。 Orang mau menikah, mau punya anak, kalau nggak mau belajar, 要结婚的，要有孩子的，倘若不要学习的话， mau yang happy-happy, yang ringan-ringan, 这是要享乐，这是一些轻松的东西 cari pacar, cara mendidik, lihatnya lewat TikTok. 找爱人或者什么，就是通过抖音等等的方式， Bagaimana mendampingi suami, belajarnya dari TikTok. 然后去陪伴丈夫是通过抖音这方面来学习。 Bagaimana menghadapi istri, menghadapi orang tua yang lansia lewat media sosial 面对妻 belajarnya. 子、应对年迈的长辈们，也是如何去学习，都是通过抖音。
Sehingga kalau ada badai kehidupan tuh keluarga itu goyang. 当生命的飓风来临的时候，那么这个家庭就摇晃不停了。 Saudara sekalian, 在座的 ayo 弟兄姊妹， belajar. 我们应该好好的学习， Secara pribadi baca Alkitab, 我们各自读圣经， boleh lihat YouTube, medsos, boleh, tentu boleh. 可以看那些优酷和社交媒体，可吗？当然是可以的。 Tapi pastikan filmnya, lagunya, ceritanya itu ada yang Kristen. 但是我们确定这个它的电影、视频、诗歌等的内容有基督教的意义吗？ Ada yang benar yang kita lihat dan kita ikuti. 有的时候我们看到是对的、正确的，我们可以跟随着。 Kalau misalnya Tuhan mau lihat handphone kita itu isinya apa aja, 比如说，神要看我的手机里头的内容， apakah kita bangga atau malu? 是否我们会感到害羞？ Hari ini itu kan AI itu kan pinter ya. 今天我们都知道，人工智能是非常的聪明的。 Contoh misalnya YouTube kalau saudara buka punya orang lain, 比如举个例子说，如果你打开别人的优酷， akan ketahuan orang itu langganannya lihat apa aja. 我们可以知道他们所习惯看的是什么东西。 Kita buka dimanapun akan ketahuan kita seringnya lihat apa itu yang ditawarin ke kita. 我们所喜欢看的什么，这些东西就会向我们提供基于给我们。 Pikir baik-baik apa yang kita pelajari setiap hari. 我们好好的思想，我们每一天所学习的是什么东西。 Dan yang ketiga adalah diisi oleh pengertian. 第三点是以知识充满。 Jadi firman Tuhan di sini luar biasa indah. Terakhir itu dikatakan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam harta benda yang berharga dan menarik. 神的话语说：“因知识充满各样美好宝贵的财物。” Artinya Tuhan mengerti kita itu perlu kesenangan, kebahagiaan di dalam hidup 神 kita. 深知我们在生命里头需要喜乐和幸福。 Tentu saja Tuhan membuat manusia itu berpasangan supaya manusia itu senang. 当然，神让造一个伴，另外一半，让我们一双一对的，因为有这种的喜乐。 Tuhan mengaruniakan kepada kita anak cucu supaya kita tuh happy, 神也 bahagia. 赐福给我们子孙后代，让我们感到非常的幸福和开心。 Sehingga rumah ini dikatakan ayo diisi dengan harta benda yang berharga dan menarik. 因此，你的家得以知识跟宝贵的东西充满着， Jadi nggak berarti kita tuh kalau keluarga Kristen itu nggak boleh seneng-seneng. 并非说我们基督教的家庭不可以开开心心、喜喜悦悦， Pokoknya harus gereja, 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 gereja terus. 总之是要到教会去。 Nggak berarti media sosial kita itu mestinya Kristen semua. 也并非我们的社交媒体都是一些关于基督教的东西， Enggak gitu. 不是这样。 Tuhan pengen kita itu seneng. 神也要我们很开心的活着， Tuhan pengen kita itu bersahabat, menikah, punya anak, punya cucu supaya kita tuh happy. 神也要我们有好的朋友，那个结婚，有子孙后代，我们都非常的开心。 Karena Tuhan katakan diisi, ruangan-ruangan tuh diisi. 而且神说，在你的各个的房里、厅里，以知识宝贵东西充满其间， Dengan hal yang berharga dan menarik. 有宝贵的东西、美好的东西， Jangan diisi dengan sampah. 不要以垃圾充满这些你的房屋。 Karena itu perlu pengertian. 为此，我们需要智慧理解。 Perlu betul-betul tahu yang mana boleh, yang mana tidak boleh. 因此，我们有智慧知道哪一种可以，哪一种是不允许的， Yang mana boleh banyak, yang mana nggak boleh 哪一种可以 kebanyakan. 堆积很多的，哪一种不可以有的，减少的。 Hari ini begitu banyak pilihan. 今天有那么多的选择， Yang kelihatan di depan itu sangat menarik. 好像我们的生活是非常的美，极美了。 Tapi kalau kita nggak pikir baik-baik, kita akan tertipu. 可是我们没好好的思想，我们会被坑了、上当了。 Sekali lagi berbicara mengenai segala hiburan, film yang kita lihat. 在是刚有一些的娱乐圈子里头，我们所看到的影片、视频等等， Kelihatannya menarik, tetapi di balik itu banyak sampah di dalamnya.
表示其美的，可是其背后都是充满着垃圾。 Hati-hati film-film itu ya, banyak di belakangnya prinsipnya itu ngawur. 有许多电影、视频，我们必须谨慎小心，其原则就是不合理的。 Karena itu perlu pengertian. 为此，我需要有知识和智慧。 Kemarin malam itu saya lihat berita itu agak mengejutkan. 昨晚我看了一部新闻片，是很让人吃惊的。 Penangkapan pelaku judi online di Jakarta. 在雅加达某个地区，对那个线上的赌博警察在逮捕他们。 Penangkapan ya, penangkapan orang-orang yang operatornya. 逮捕这些线上赌博的从事这个工作的工作人员。 Itu dia di Hayam Wuruk Plaza, kok bisa ada 300 orang di situ loh. 在海姆路这个巴萨里头，什么里头会有300多人呐、 300 orang asing ditangkap, mereka operasionalnya di situ. 300多人就是外籍人，他们是在那边去操作。 Nah nggak cuma satu ya, tadi malam tuh saya ikuti di YouTube beberapa kanal berita. 然后通过 YouTube 看到几道关乎新闻的， Ada 3 tempat. 有3处，就是3个地方。 300 lebih, yang satunya 200 lebih, yang satunya 100 lebih. 300多，另一处200多，还有一处是100多。 Kok bisa saudara? 怎么可能呢？ Banyak berarti apa? Berarti laku. 怎么那么多？就意味着他们的销量很大。 Ada banyak orang yang sebenarnya bukan butuh tapi kepengen berlebih, maka judi online, pinjaman online. 确实有些人是不是因着需要，但是想要更多，想要更贪的更多，所以他们是通过这些线上赌博或者线上借贷的渠道等等。 Pinjaman online itu kan nggak pakai jaminan loh, langsung kita dikasih uang. 那么这个线上的贷款借贷是不需要押金的，我们就可以马上立即得到其借金。 Indah di luar. 在外表是其极美的。 Kemudian judi online yang berupa game online. 然而在这些线上的赌博，有些从游戏上的赌博也有。 Hanya orang pikir, seneng kok main game. 不少人觉得是玩这些游戏是很开心的事， Lalu bisa dapat hadiah, bisa dapat uang. 也会得到一些奖品礼物，也会得到钱。 Lalu kita main sekali, 2 kali menang. 我们1、2回玩的时候赢了， Lalu kita ditarik masuk lebih dalam, lebih dalam. 我们慢慢被吸引进入更深的一层， Akhirnya kita terjerat di situ. 最后我们就陷入在那面了，陷进去了。 Harus punya pengertian dari Tuhan. 在这方面，我们必须从由神那来的智慧。 Karena itu mari kita secara praktis berpikir-pikir. 然后我们非常精简的、好好的去思考， Ini kegiatan kita. 这就是我们的日常的活动。 Berkeluarga atau tidak berkeluarga sama. 有家庭、尚未家庭都是一样的。 Zaman sekarang kita makan-makan. 这个时候，我们都是到哪去找美食吃的？ Sambil dengerin khotbah pasti ada tuh yang sambil narik. Ini ada promo yang deket sini mana ya restoran. 在社交媒体都是一些广告介绍，在某一个饭馆、某个餐厅有一些赞助，有一些优惠的价钱。 Kemudian hobi umum adalah jalan-jalan. 那么大家普遍的爱好就是去逛街走走。 Anak muda sekarang nggak punya rumah nggak apa-apa, pokoknya bisa jalan keliling dunia. 如今的年轻人没有房子无所谓，最要紧是能够是走遍世界。 Maka ketika terjadi perang di Irak itu banyak orang yang berduka cita di Indonesia. 因此在中东的战争爆发后，许多在印尼人都感到非常的悲伤哀痛， Bukan karena apa-apa, 并非什么事， tapi gara-garanya banyak pesawat di cancel jadi nggak bisa pergi. 因为有许多好航班被取消了，他们不能够飞到那去了。 Lalu hobi kita adalah scrolling ya, scroll. 如果说在手机上或者平板电脑上，我来一个画一下的时候， Ada anak umur 2 tahun itu sudah pinter loh, scroll gini. 幼点的20岁的小孩子很会去手刷屏。 Itu satu kali ada anak kecil ya sama mamanya, saya makan bersama. 一会儿我们在一同用餐的时候，母亲因为和小孩在一块儿， Duduk nggak sampai 1 menit ya, anaknya ini ngomong sama dia.
做了还尚未到1分钟后，孩子对妈妈说道 Ma, YouTube. 妈妈 YouTube 的， Maksudnya minta YouTube ya. 小孩向妈妈要求 YouTube 了。 2 tahun itu pinter kan, pinter anak saya ini Bu. 2岁已经善于开这个刷屏了。母亲说到，我的孩子挺聪明的， 2 tahun bisa milih lagu, bisa milih game, bangga dia. 2岁都已经能够选歌、词歌、游戏，妈妈感到无比的骄傲。 Juga pernah ketemu orang Kaleb ya, umurnya 92 loh, masih pinter loh scroll. 也看到那些年迈的加勒会友，他们也90多的高龄，还是善于刷屏、Ya, scroll. 刷花、刷屏。 Nah, lalu mestinya sebagai orang Kristen kita itu juga doa. 然而，我们作为信徒们，我们必须祷告。 Kita juga gereja-gereja. 我们也去教会，到教会去做礼拜。 Kita juga mestinya baca Alkitab. 我们理所应该是不断的、持续的读圣经。 Ya, pertanyaannya adalah 问题是在于， dari semua kegiatan ini 有那么多项的活动， yang kurang yang mana Bapak Ibu? 我们缺少的是哪一项活动呢？ Berdasarkan firman Tuhan yang kita bahas tadi. 根据今天上午我们所学习的神的话语， Hikmat sebagai dasar, 智慧作为生命的基础， pengetahuan sebagai tiang, 知识作为珠子， pengertian sebagai isinya. 那么知识和学问成为充满去里面的财物。 Mari 东西 kita renungkan yang kurang yang mana ya di sini. 我们好好的思想一番，到底我们缺少了哪一项呢？ Sekaligus pikirin yang sejujurnya kebanyakan itu yang mana. 诚实的说，我们更多的是在哪一方面？ Dan kemudian yang paling penting, yang mau saya tambah makan-makannya, jalan-jalannya atau doanya. 我要在正天的是去吃、去走走，还是祷告？ Dan yang akan saya kurangi yang mana. 当我要减少的又是在哪一方面？ Itu akan menentukan kehidupan kita itu kuat atau goyang. 这就将要决定我们的生命的基础牢固还是容易动摇。 Ada satu kutipan yang mengatakan, bangunlah hati anak Anda sebelum dunia membentuknya. 我们塑造孩子们的心，在尚未被这个世界舒适塑造的时候， Sebagai orang tua kita itu dipercaya oleh Tuhan membentuk hati pikiran anak kita. 我们作为家长的父母的神，拜托付我们如何去塑造我们子女的心。 Kalau tidak, maka dunia, media sosial, film, lagu yang akan membentuk 如果 anak-anak 没有的 kita. 话，就这个世界这些社交媒体、这些影片、视频，在塑造你们的儿女们。 Zaman dulu orang tua saya, 这昔日就过去，我的父母， pokoknya kerja cari uang. 那么这是挣钱 Anak ini ya dibiarin sekolah sendiri, main sendiri, terserah. 啊，孩子们自己去学习，自己去游玩，很自由的。 Pokoknya jangan pulang malam, 最主要的是不要很晚才回家， jangan minta uang jajan banyak. 也不要跟父母要很多的零花钱。 Anak zaman sekarang nggak bisa seperti itu Bapak Ibu. 现在在座的弟兄姊妹们，现在的孩子不能这样了。 Nggak bisa kita cuma cari uang. 若是我这是脑海里就是挣钱、赚钱、挣钱、赚钱， Kita biarin dunia itu mendidik mereka. 我们随意的让这个世界去自由的去塑造我们子女们的心。 Dan kita bersyukur Tuhan mau bersama-sama kita di dalam hal ini. 我们感谢神，在这方面神与我们同在。 Mari kita baca Mazmur 127 ayat 1 dalam bahasa Indonesia, kemudian dalam bahasa Mandarin. 我们同出诗篇227篇第1节，先用印尼诵读。 Kita baca bersama 2, 3. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. 若不是耶和华建造房屋，建造的人就枉然劳力；若不是耶和华看守城池，看守的人就枉然惊醒。 Kita bersyukur Tuhan tidak hanya arsitek sepertinya hanya di awal saja. 我们感谢我们的神，不单是心灵的建筑师，不是做起初者， Tetapi Tuhan ini semacam kontraktor yang juga membangun.
神如同一个建筑承包商，他也同时设计建筑和盖。 Karena itu sekarang ada yang namanya perusahaan itu design and build. 因此，现在有这些公司设计和建造。 Karena kadang-kadang kalau arsitek sama kontraktornya beda itu nanti perlu penyesuaian. 不少时候，因为建筑师也这个承包商不同，那么他们在某方面必是有一种调整。 Bersyukurlah Tuhan kita tidak hanya merancang tapi dia membangun kehidupan 那 kita. 么感谢我的神，不仅是设计，他也同时塑造我们。 Dan dia sangat mau karena apa? Karena dialah yang membentuk kita 他 sejak di 非 dalam 常的 kandungan. 愿意，为何呢？神非常的愿意，因为是神亲自创造和塑造我们的神。 Ya, Mazmur 139 mengatakan, akulah yang membentuk buah pinggangmu dan menenun engkau di dalam kandungan 诗篇 ibu. 139篇第13节，我的肺腑是你所造的，我在母腹中，你已复庇我。 Tuhan bersedia dan sudah merancang kita sejak dalam kandungan sampai seumur hidup kita. 神在我们在母腹中，他已经实际了，不复庇我们，直到我们一生。 Yeremia 29 mengatakan, aku ini tahu besok kamu itu seperti apa. 耶利米书说：“我知道你明日将如何。” Jadi bersyukurlah bahwa Allah kita merancang, membangun dan tahu sampai akhir kehidupan 我 kita. 们感谢神，他从开始实际我们，也知道我们最后生命的最终如何。 Karena itu kita bersyukur Allah kita itu Allah Yahweh. 我们感谢神，我们所敬拜的神是耶和华上帝。 Di dalam Mazmur 127 ayat 1 yang dipakai kata Tuhan itu adalah dalam bahasa aslinya Allah Yahweh. 在127篇是说耶和华上帝， Yang menekankan bahwa dia itu Allah yang perjanjian dua belah pihak. 这强调这是立约的神，这是神与人立的约的神， Allah yang berelasi. 与我们人有关系的神。 Di dalam perjanjian lama kadangkala Tuhan itu bahasa aslinya Elohim. 在旧约时候，神被称为耶 Elohim。 Kalau Elohim itu menekankan dia yang berkuasa, dia yang menciptakan. Elohim 是强调他是有全能的，他是掌管宇宙万物的神。 Tapi kalau pakai kata Tuhan Yahweh itu artinya dia itu Allah yang bikin perjanjian, yang berelasi. 刚刚说到是耶和华上帝，耶和华神是他与人立约的神。 Sehingga pada waktu Mazmur 127 itu bicara mengenai Tuhan yang membangun, 当227诗人说到建造房屋的耶和华， artinya Tuhan mau terlibat sejak perencanaan, pembangunan, bahkan perlindungan. 这意味着神要实际的参与，从设计、盖到建造。 Kita bersyukur Allah kita tidak meninggalkan 我 kita. 们感谢神，神从未撇弃我们， Seperti kita memanggil orang tua kita papa, mama. 如同我们叫我们的父母、爸爸和妈妈， Itu berlaku seumur hidup kita. 这是我终生都还是一样的。 Demikian juga Allah mau bersama dengan saudara. 然后我们的神也要与在座的弟兄姊妹们一块儿， Karena itu mari kita menerima uluran tangan Tuhan. 我们来把我们一同接受耶和华上帝神向我们伸出的恩手。 Karena saudara sekalian kadangkala Allah itu diperlakukan seperti orang tua. 不少时候，我们把神当作是父母。 Ya, banyak anak-anak itu menganggap orang tua itu seperti polisi ya, nggak boleh gini, nggak boleh gitu. 但也不少的子女们把父母亲当作是警察或者公安人员。 Kadang anak-anak itu kalau nggak ada orang tua bebas, begitu ada orang tua takut karena seperti ada polisi. 家中没有父母的时候，孩子们非常自由的去玩耍；可是父母有在家的时候，他们好像失去了自由。 Lalu yang kedua anak-anak sering menganggap orang tua itu mesin ATM. 也不少的子女们把父母视为是取款机， Yang main-main kalau perlu duit deketin papa mamanya. 有晚号需要钱的时候，就挨近妈妈或者爸爸的身边。 Ya kadang-kadang kita tahu gelagat anak ya kalau dekat-dekat sama kita. 我们知道孩子们的举止行为，他走近我们、靠近我们的时候， Ya kemungkinan itu mau minta tambahan. 极可能他是还要更多的钱了。 Ada orang yang anaknya sekolah di luar kota, luar negeri, susah dihubungi. 不少时候，有的孩子们父母把孩子们送到城外或者国外读书，很难跟他们有联系。
Di chatting jangankan jawab, baca aja enggak. 跟他们再通过一些发短信，不要说他们有答复，他们连看都没有看。 Ya, kalau ada yang bilang kok repot Bu, ya sudah nggak usah dikirimin uangnya, pasti dia kontak kita. 若是说你很忙的话，那就是全部发给你了，那他们马上就会跟你们联系了。 Makanya saya Bu kalau ngasih uang jajan nggak ada sebulan, seminggu. Kalau dia nggak kontak nggak kasih. 我所给孩子们这个零花钱不是1个月，不是1周，他们没有联系我，我就不发，就不给。 Kalau kita sebagai orang tua diperlakukan seperti itu, saudara seneng nggak? 若是你们做父母当父母的时候，孩子们把你们当成这样，你们感到高兴开心吗？ Seneng nggak saudara kalau anak saudara menganggap saudara polisi dan ATM? 孩子们把爸爸妈妈成为他的警察、公安人员或者是取款机，那么做父母的是否开心吗？ Senang? 开心，开不开心？ Enggak. 当然不开心。 Tapi masalahnya banyak orang itu menganggap Tuhan seperti polisi. 但也不少时候有人把神也当作是警察、公安人员， Jadi seolah-olah Tuhan itu kok nggak kasih kita kebebasan. 仿佛我们的神没有给我们自由， Nggak boleh ini, nggak boleh itu. 这不可那也不行。 Kadang-kadang kok saya kumpul dengan teman-teman saya yang di luar gereja ya, teman SMA gitu. 你教会以外的是中学生的同学们在一块儿聚会的时候， Mereka guru-guru ngobrol-ngobrol. 让他们在谈天的时候、谈论的时候， Kadang kalau lihat saya, jangan-jangan ada pendeta, ada pendeta. 他们说：“哦，不要再说了，有牧师啊，有牧师啊。 Pendeta jadi takut tiap lagi Tuhan ya. ”他们都怕牧师，何况是我们的神啊！ Lalu juga kadang kita memperlakukan itu seperti ATM itu, seperti mesin. 不少时候，我们也把神视为当作是我们取款机，如同一台机器似的。 Artinya mesin itu kalau kita perlu ya kita datang, kita narik ya udah kita 是因为 pergi. 这机器，当我们需要的时候，我们到机器去拿钱，去取钱，拿了取了就走了。 Kadang orang-orang itu juga memperlakukan Tuhan seperti itu. Kalau perlu kita datang, kita minta mendekat. 我们有需要的时候，我们就来到神的跟前，向他祈求什么。 Sudah dapat kita pergi. 那么得早后，我们就走了，离开他了。 Saudara sekalian, kalau kita saja tidak suka apalagi Tuhan. 弟兄姊妹，若是我自己都不开心、不喜悦的话，何况我们的神呢？ Mari kita sebagai anak Tuhan, kita bersyukur dia mau menjadi Allah Bapak kita. 我们所谓神的儿女们，我们感谢神，我们的神要成为我们的父。 Mari kita menyambut uluran tangannya untuk berelasi. 我们接受神向我们伸出的恩手，与他有关系，建立关系， Mari kita selalu bersandar kepada dia. 并任何时刻都仰望依靠他。 Karena Allah adalah arsitek jiwa 因为我们 kita. 的神就是我们心灵的建筑师， Dan ini tidak hanya secara teori atau seminggu sekali di gereja. 这并非是一个理论，或者说一周一次在教会， Tapi dalam kehidupan kita setiap hari. 乃是在我们的日常的每天的生活中， Di antara jam 8, 10, 12, 2, dan 4. 8点、10点、12点到2点、2点、下午4点， Pada jam berapa kita berhubungan dengan Tuhan? 哪一个时刻我们与神有了关系？ Di 沟 dalam 通， 12 jam yang Tuhan berikan kepada kita terbangun. 神赐给我们12个小时可以惊醒起来， Pastikan kita punya waktu untuk berelasi dengan dia. 我们也确定我们必须有与他沟通的时间。 Seperti ada yang mengatakan Tuhan itu bagaikan akar kehidupan kita atau keluarga. 有人说，神好像在我们家庭中的树的根一般， Tidak kelihatan. 树根是眼睛看不见的。 Tapi tanpa akar itu tidak mungkin kita bertumbuh. 若是没有根的话，我们是不能够成长。 Mari kita berdoa. 我们同心祷告， Bapa kami di surga, 我们在天上的父神， terima kasih untuk firman-Mu. 感谢神您的话语， Terima kasih untuk kemauan-Mu bersama dengan kami seumur hidup kami. 感谢神你愿意你肯一生伴随我们的一生。 Tolonglah kami untuk menyediakan waktu bagimu. 主啊，求你教导我们，帮助我们如何为神抽出宝贵的时间。 Tolonglah kami supaya fair memberikan prioritas kepada hal-hal kerohanian. 求主也帮助我们如何把我们是属灵方面的事项成为我们的优先， Berikan kepada kami kekuatan untuk melakukan 使 firman-Mu. 我们能力把神的话语行出来。
Dalam nama Tuhan Yesus 奉 kami 我主耶 berdoa. 稣宝贵的名，我们祷告， Amin. 阿门。